العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتي بالخير. Nama Allah yang baik itu ialah Allah, nama bagi zat Tuhan yang Maha Suci. Ar-Rahman yang memberi nikmat dengan berbagai-bagai nikmat yang besar. Ar-Rahim yang memberi nikmat dengan berbagai-bagai nikmat yang kecil dan halus. Al-Malik yang berurusan dengan dalam kerajaannya mengikut yang dia kehendaki. Al-Qudus yang Maha Suci daripada berbagai-bagai kecacatan dan kekurangan. As-Salam yang memberikan keamanan kepada para makhluknya. Al-Mu'min yang memberikan keamanan kepada para makhluknya daripada azab dan melaksanakan janjinya kepada mereka. Al-Muhaimin yang menguasai. Al-Aziz yang mengalahkan. Al-Jabbar yang melaksanakan segala perintahnya. Al-Mutakabbir yang bersendirian dengan sifat-sifat kebenaran. Al-Khaliq yang menciptakan atau menentukan para makhluk tanpa ada contoh daripada asalnya. Al-Bari' yang menciptakan makhluk yang ada roh dan yang mengadakan benda yang ada asas. Al-Musawwir yang memberikan segala sesuatu bentuknya yang berbeza antara satu sama lain. Al-Ghaffar yang banyak memberikan keampunan dan menutup segala dosa. Al-Qahhar yang memegang segala sesuatu dan berkuasa atas segala sesuatu. Al-Wahhab yang banyak nikmat yang sentiasa memberikan pemberian dan anugerah. Ar-Razzaq yang menciptakan rezeki dan mengadakan segala puncanya. Al-Fattah yang membuka khazanah rahmatnya kepada para hamba. Al-Alim yang mengetahui segala sesuatu dan tidak ada sesuatu yang luput daripada pengetahuannya. Al-Qabid yang memegang segala roh atau menyempitkan rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki. Al-Basit yang meluaskan rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki. Al-Khafid yang menundukkan sesiapa sahaja yang berhak ditundukkan dengan cara menghina dan mengenakan azab sengsara. Ar-Wafiq yang mengangkat orang yang berhak dikurniakan dengan ketinggian dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Al-Mu'id yang merasa bangga dengan orang yang berpegang teguh dengan agamanya dan membiarkan kemenangan dan penguasaan. Al-Muzid yang menghina musuh-musuhnya. Al-Sami' yang menangkapi segala yang didengari. Al-Basir yang menangkapi segala apa yang dilihat. Al-Hakam yang maha menghukum yang tidak boleh ditolak keputusannya dan tidak boleh dibantah hukum itu. Al-Adlu yang adil lagi sempurna keadilannya. Al-Latif yang memiliki pengetahuannya terhadap apa yang ada dalam hati-hati manusia. Al-Khabir yang mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi dan halus. Al-Halim yang tidak dikuasai oleh sifat marah dan tidak tergesa-gesa dalam mengenaikan hukum. Al-Azim yang mencapai martabat keagungan yang paling tinggi. Al-Ghafur yang banyak mengampunkan. Al-Syakur yang memberikan ganjaran yang banyak di atas amalan yang sedikit. Al-Ali yang mencapai martabat keagungan yang paling tinggi yang tidak dapat digambarkan oleh akal fikiran manusia dan tidak dapat dipahami oleh mereka. Al-Kabir yang maha besar yang mana akal dan kaca indera tidak dapat menangkapinya. Al-Hafiz yang menjaga alam maya ini daripada kecacatan dan kehuru-haraan dan menjaga amalan manusia dan tidak mensia-siakannya. Al-Muqid yang menciptakan makanan rohani dan jasmani. Al-Hasil yang mencukupkan keperluan para hamba atau yang menghisapkan para hamba pada hari kiamat. Al-Jalil yang mempunyai sifat-sifat keagungan. Al-Karim yang memberi tanpa meminta gantian. Ar-Raqib yang memerhatikan segala perkara dan menjaganya. Al-Mujib yang memperkenankan doa para hamba. Al-Wasi' yang maha luas ilmunya dan rahmatnya meliputi segala sesuatu. Al-Hakim yang mempunyai hikmah. Al-Wadud yang mengasihi para makhluk dan berbuat baik kepada mereka dalam segala hal. Al-Majid yang mencapai kemuncak keagungan, kemuliaan dan kebesaran. Al-Ba'ithu yang menguruskan para rasul dan membangkitkan semua manusia yang berada dalam kubur. Al-Syahid yang mengetahui tentang segala makhluk. Al-Haq yang sabit dan tidak berubah. Al-Wakil yang menguruskan segala urusan para hamba dan segala apa yang diperlukan oleh mereka. Al-Qawi yang mempunyai kekuatan yang sempurna. Al-Matin yang mencapai kemuncak kekerasan. Al-Wali yang mengendalikan urusan para hamba. Al-Hamid yang terpuji yang berhak mendapat sanjungan.
Al-Muhsi yang tidak luput ilmunya daripada segala sesuatu. Al-Mubdi' yang menzahirkan segala perkara daripada tiada. Al-Mu'id yang mengembalikannya semula selepas tiada. Al-Muhyi yang menciptakan kehidupan pada segala perkara. Al-Mumit yang merampas kehidupan segala benda-benda yang hidup. Al-Hayyu yang sentiasa hidup. Al-Qayyum yang berdiri dengan sendiri dan mendirikan orang lain. Al-Wajid yang mendapati segala apa yang dikehendakinya dan tidak memerlukan kepada orang lain kerana telah memiliki kekayaan yang mutlak. Al-Majid yang mencapai kemuncak kemuliaan dan juga keagungan. Al-Wahid yang tidak berjujuk-jujuk, tidak berdua-dua dan tidak menerima pembahagian. As-Samad yang tidak memerlukan kepada segala sesuatu, bahkan segala sesuatu memerlukannya. Al-Qadir yang berurusan di seluruh alam maya, yang berfirman kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah benda yang hendak dijadikan itu. Al-Muqtadir yang mempunyai kemampuan untuk mengislahkan segala makhluk tanpa memerlukan bantuan sesuatu yang lain. Al-Muqaddim yang di tangannya mendahulukan segala perkara baik berbentuk hissi maupun maknawi. Al-Muakhir yang di tangannya pengakhiran segala sesuatu baik hissi maupun maknawi. Al-Awwal yang tidak ada duanya. Al-Akhir yang tidak ada penghujung dan perakhiran. Al-Zahir yang menzahirkan kewujudannya menerusi tanda-tandanya dan makhluk-makhluk ciptaannya. Al-Batin yang tersembunyi dengan zatnya dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kedudukan zatnya. Al-Wali yang mengurus dan memiliki segala perkara. Al-Muta'anni yang suci daripada kekurangan. Ad-Dar yang banyak kebaikan dan sangat besar ihsannya. At-Tawwab yang memberi taufik kepada orang-orang yang melakukan maksiat untuk bertaubat dan menerima taubat itu daripada mereka. Al-Muntaqim yang menghukum orang yang berhak menerima hukuman. Al-Afu yang menghapuskan kesalahan-kesalahan orang yang menyerah diri kepadanya. Ar-Ra'uf yang besar belas kesian dan rahmatnya. Al-Malik Al-Mulk yang melaksanakan kehendaknya dalam kerajaannya mengikut sebagaimana yang dikehendaki. Zul Jalal wal Ikram yang bersendirian dengan kesempurnaan, keagungan, pemberian nikmat dan kesombongannya. Al-Muqsid yang menolong orang-orang yang dizalimi daripada penindasan orang-orang yang zalim. Al-Jami' yang mengumpulkan manusia pada hari kiamat kelak. Al-Ghani yang kaya daripada memerlukan kepada sesuatu selain daripadanya dan segala sesuatu bergantung padanya. Al-Ghuni yang menggayakan sesiapa sahaja yang dikehendaki dalam kalangan makhluknya. Al-Mani yang menegah sebab-sebab kemusnahan. Al-Bar yang menurunkan hukuman. Al-Mani', ini Al-Mani' kalau ikut bahasa Arabnya Al-Mani'. Al-Mani' yang menegah sebab-sebab kemusnahan. Al-Bar yang menurunkan hukuman ke atas musuh-musuhnya. Al-Nafi' yang meratai kebaikannya. Al-Nur yang zahir dengan dirinya dan menzahirkan yang lain. Al-Hadi yang memberi petunjuk kepada segala sesuatu kepada perkara yang mendatangkan kebaikan kepadanya. Al-Badi' yang tidak ada sebanding dengannya. Al-Baqi yang kekal kewujudannya. Al-Warith yang kekal setelah musnah segala makhluk yang wujud. Ar-Rashid yang membimbing para hambanya dan menggerakkan segala pengurusan dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. As-Sabur yang tidak tergesa-gesa dalam mengenakan hukuman dan tidak tergesa-gesa melakukan sesuatu perkara sebelum tiba masanya. Jadi setelah berlalu kita dah belajar tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Bila dah kita khatam, selesai ataupun habis pengajian tauhid 3 ini, insya-Allah apabila difahaminya dengan cara mendalam dapat membangkitkan kegurunan kita kepada Allah dengan sifat-sifat Allah Ta'ala yang Maha Agung. Dapat menambahkan ketakutan kita, mahabbah kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan betul-betul kenal Allah Ta'ala. Sebab sifat-sifat ini memperkenalkan siapa Allah. Jadi manusia tidak boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecuali apa yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri tentang diri dia. Okey, terus. Pembersihan nama-nama Allah yang baik, Asma'ul Husna. Perlu membersihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam perkara yang berkaitan dengan nama-namanya yang baik. Pembersihan ini dilakukan berdasarkan pembahagian nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sendiri. Pertama, bahagian yang sumbernya tidak terdapat dalam syarak. Ia tidak termasuk ke dalam nama-nama Allah yang baik seperti mutakallim, berkata-kata, dan murid, berkehendak.
Pembacaan dilakukan dengan cara tidak memasukkannya ke dalam kategori nama-nama Allah yang baik. Harus memberitahu dengannya tentang Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat tidak mengandungi kekurangan dan kecacatan. Yang wajib ialah mengkhususkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesempurnaan yang diberitahu olehnya. Kedua, bahagian yang bersumberkan daripada syarak. Ia melibatkan dua jenis, iaitu pertama yang tidak boleh diletakkan nama tersebut kepada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti nama Allah dan Ar-Rahman. Ia hanya khusus untuk Allah dengan kesempurnaannya. Kedua, nama-nama yang boleh dikaitkan dengan Allah dan juga dengan sesuatu yang lain daripadanya. Jika digunakan untuk makhluk, ia mengandungi sifat-sifat yang sesuai dengan keadaan makhluk tersebut dari segi kelemahan dan kekurangan, dan makhluk tidak memiliki kesempurnaan yang mutlak di dalamnya. Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik jika bersih daripada kekhususan dan juga kesandaran, ia mengandungi makna yang umum. Jika disandarkan kepada Khalik, ia khusus untuk Khalik dan tidak ada seseorang pun yang boleh bersekutu dengannya. Sebaliknya, jika disandarkan kepada makhluk, ia khusus untuk mereka mengikut keadaan mereka dari segi kelemahan dan kekurangan. Jadi kadang-kadang kita tengok nama-nama manusia ni pun sama dengan makna Allah, dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu yang pertama, sebaiknya disandarkan dengan Abdul. Kita kata Ar-Rahim, Ar-Rahim salah satu daripada nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rauf. Jadi yang sebaiknya kalau kita nak letak nama-nama manusia ini, diletakkan Abdul, Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdul Rauf, Rauf, Abdul Hadi dan sebagainya. Sebab nak membezakan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Manusia tak boleh kita letak Maha Penyayang. Hamba Allah yang Maha Penyayang. Yang penyayang itu Allah. Al-Hadi, maknanya yang memberi petunjuk. Abdul Hadi, maknanya hamba Allah yang memberi petunjuk. Begitulah seterusnya 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau sama-sama nama Rahim, Allah pun Rahim, manusia pun Rahim, tetapi sifat Allah Taala yang Rahim, Maha Penyayang tak sama dengan sifat manusia. Manusia nama saja, belum tentu nama itu diterjemahkan melalui tindakan dan perbuatan. Nama Rahim belum tentu dia penyayang. Nama yang Maha Penyantun, Latif, lemah lembut, mungkin dia orang yang kasar. Tapi kalau Allah, sebab tu kita kata mukhalafah. Kalau Allah Ta'ala, dia punya nama berserta dengan sifat. Sebab tu nama asma' wa sifat. Nama itu adalah automatik merupakan sifat Allah. Maha Penyayang, Pengasih, Maha lemah lembut, maknanya memberi balasan, Maha Mencipta dan sebagainya. Jadi kalau ada daripada kalangan manusia ini nama seperti nama Allah, maknanya sifat yang sesuai sahaja dengan manusia. Sekali-kali tak sama dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetap dengan sifat dia yang tersendiri, yang suci daripada segala bentuk kekurangan. Manusia ni nama sama dengan Allah Ta'ala, tapi terdedah dengan sifat kelemahan dan kekurangan. Sebab itu nama-nama Allah dan sifat Allah Ta'ala dipanggil sifat kamalat. Apa makna sifat kamalat? Sifat yang sempurna, Maha suci daripada segala kekurangan. Apa makna Maha suci daripada segala kekurangan? Bersih daripada koman, daripada kurang, daripada lemah. Tak ada bagi Allah Ta'ala. Jadi manusia walaupun nama dia sama dengan nama Allah, tetapi tidak sama sifatnya sebagaimana sifat Allah. Okey, terus. Allah Subhanahu Wa Taala menamakan dirinya dengan Ar-Rauf, Ar-Rahim dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fama kana Allah liyudhi'a imanakum, innallaha bin-nasi laraufur rahim." Maksudnya, dan Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu. Sesungguhnya Allah akan melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala juga menamakan Rasulnya sebagai Ar-Rauf, Ar-Rahim dalam firman-Nya, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Maksudnya, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggungi oleh kamu, yang sangat tamak inginkan kebaikan bagi kamu, dan dia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah Ta'ala juga menamakan Nabi ini dengan Rauf Ar-Rahim. Tapi sama tak dengan Rauf Allah, dengan Rahim Allah? Tak sama juga. Tetap mukhalafah. Walaupun Nabi diberi gelaran
gelaran itu merupakan sebahagian daripada nama Allah. Jadi hak Allah Ta'ala punya sifat tak sama, Nabi pun tak sama, hak kita orang biasa pun tak sama juga. Okey, terus. Namun begitu Ar-Ra'ufur Rahim yang ada pada Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak sama dengan Ar-Ra'ufur Rahim yang terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kalimah yang digunakan adalah sama, hal ini kerana Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk. Nama-nama Allah yang baik, Asma'ul Husna, adalah Tauqifi. Apa makna Tauqifi? Dah berulang beberapa kali. Tauqif apa mana? Bergantung kepada nas ataupun terhenti kepada nas dari Quran dan juga daripada hadis. Maknanya nak cari nama Allah Ta'ala ni mesti ada dalam Quran dan hadis. Maknanya manusia, ulama sekalipun, dia tidak boleh mencipta nama bagi Allah. Nak menamakan Allah Ta'ala ni selain daripada 99 mesyuarat pakat nak bagi nama yang ke-100, letaklah apa-apa nama. Tak boleh. Nama itu tauqif, terhenti daripada dalil yang disampaikan oleh Allah sendiri dalam Quran dan disampaikan oleh Nabi. Apa-apa yang tak ada dalil daripada Quran dan hadis tentang nama Allah Ta'ala tak boleh kita pegang. Sebab nama ni bukan boleh dicipta. Macam nama orang, dia boleh letak nama siapa dia. Orang yang dia dapat bayi, dapat anak dia lahir, letak apa dia? Anas. Letak nama apa dia? Abbas. Dia letak dia manusia. Letak nama apa lagi? Tu dia ikut pandai dia lah kan. Tak apa. Tapi kalau kita nak letak nama Allah Ta'ala tak boleh. Dia reka-reka, dia bincang-bincang, ni nama Abbas ni elok, nama Anas elok. Tak tahu tu tak apa. Harus bagi manusia nak meletak nama-nama anak macam tu. Tetapi jangan dia nak meletakkan nama Allah. Tak boleh. Nama Allah ni dah tetap dalam Quran, dah tetap dalam hadis Nabi. Okey, terus. Mengisbatkan dan menafikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala memerlukan kepada tauqifi, bergantung kepada nas. Hal tersebut kerana menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang tidak dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri untuk dirinya, atau menafikan nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala namakan untuk dirinya, termasuk ke dalam arti kata memperkatakan tentang agama Allah tanpa berdasarkan ilmu. Oleh kerana itu ia perlu berdasarkan kepada dalil. Imam Ahmad pernah menyatakan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifatkan melebihi daripada apa yang dia sendiri sifatkan untuk dirinya, dan juga tidak boleh melampaui apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Imam Al-Bawawi menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah berdasarkan tauqifi. Golongan yang bermanhaj salaf membezakan antara perkara yang disyaratkan tauqifi dengan perkara yang tidak disyaratkan tauqifi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di atas dasar peletakan nama dan doa, manakala yang kedua di atas dasar menceritakan dan memberitahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah, perlu dibezakan antara berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan memberitahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Berdoa tidak boleh dilakukan melainkan dengan menggunakan nama-nama Allah sahaja. Ibn Taymiyah berdalilkan syarat dan juga akal dengan kedua-dua dalil ini dapat dibezakan antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang digunakan untuk berdoa kepada perkara-perkara yang digunakan untuk memberitahu tentang Allah Subhanahu wa taala yang benar lagi sabit. Beliau menggunakan qiyas aula, qiyas yang lebih utama, dan berpandukan firman Allah Subhanahu wa taala, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza falyahdharil ladhina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Maksudnya, janganlah kamu jadikan seruan atau panggilan Rasulullah di antara kamu seperti seruan atau panggilan sesama kamu. Jadi nak panggil Rasul ni tak sama dengan kita panggil kawan-kawan kita, saudara mara kita, sahabat handai kita, tak boleh. Nabi ni kita tak boleh sebut dengan Muhammad. Hoi Muhammad, ya Muhammad, tak boleh. Tidak ada adab dengan Nabi, bahkan hukum dia haram dan berdosa. Kena sebut. Nah, Allah Ta'ala sendiri aja, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, baligh ma unzila ilaik min rabbik. Wahai Rasul, wahai Nabi. Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira.
Allah sendiri bila dia panggil nama Nabi, dia tak panggil nama Muhammad. Sama ada sebut ya ayuhan Nabi ataupun ya ayuhan Rasul. Allah, dia yang menjadikan Nabi, dia yang mencipta Nabi. Tengok Allah Ta'ala ajar kita. Jadi kita ni kalau nak sebut nama kepada gelaran tu, kita sebut ya wahai Nabi, wahai Rasulullah. Itu kalau bagi sahabat kita pun, bila nak cerita tentang sejarah hidup hikayat Rasulullah ni, tak boleh sebut Muhammad. Sebut sejarah Nabi, sejarah Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah, perjuangan Rasulullah. Kita tak boleh sebut dengan perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam umpamanya. Kena sebut Rasulullah ataupun Nabiullah. Okey, terus. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang di antara kamu yang menarik diri keluar dari majlis Nabi secara berselidung dan bersembunyi. Oleh itu, hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta berjaga-jaga jangan mereka ditimpa pada bencana atau ditimpa adab seksa yang tetap yang tidak terperi sakitnya. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang-orang yang beriman memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nama baginda sahaja, iaitu wahai Muhammad. Sebaliknya, mereka dituntut memanggil baginda dengan menggunakan lafaz yang lebih mulia seperti wahai Rasulullah atau wahai Nabi Allah. Namun begitu, dalam bab pemberitahuan, nama baginda ditentukan sebagai Muhammad sahaja, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau nak cerita tentang Nabi tu nama apa? Boleh disebut nama Muhammad. Sekadar kita nak cerita Nabi Muhammad tu nama apa. Di zaman Nabi SAW, dua golongan je yang panggil Muhammad ni. Pertamanya orang kafir, sama ada asal kafir ataupun dia munafik, dia panggil Muhammad. Dia tak sebut dengan gelaran. Yang keduanya orang Badui baru masuk Islam. Sebelum dia belajar adab-adab bagaimana cara nak sebut tentang Nabi, bagaimana nak seru Nabi, bagaimana nak panggil Nabi. Dua golongan ni, hak kafir dan juga orang Badui yang baru mula-mula masuk Islam. Selepas pada tu dia belajar, Allah Ta'ala turunkan ayat, diberi penerangan kepada mereka. Mereka pun tak guna dengan sebut perkataan Muhammad. Mereka sebut Nabi dan juga Rasul. Okey, terus. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'u qutila qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurru Allah shay'a. Wa sayajzillahu al-syakirin." Maksudnya, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berpaling kalah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingnya itu. Jadi tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Bila rasul-rasul yang terdahulu sampai tempoh, sampai masa, sampai ajal berlaku kematian ataupun kewafatan kepada mereka. Jadi Muhammad pun lagu tu, dia akan mati sebab dia manusia, dia bukan Tuhan. Sebab itu tidak ada sifat-sifat ciri-ciri ketuhanan. Walaupun sayang macam mana pun para sahabat ni, dia tak boleh mengangkat, nak angkat kedudukan Nabi sebagai manusia, nak diangkat kedudukan sebagai mana Tuhan. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Kalau rasul dulu boleh mati, Muhammad boleh mati. Kalau Muhammad dulu makan, minum, kalau rasul-rasul dulu makan, minum, Nabi Muhammad pun sama. Sebab orang kafir heran tengok Nabi berjalan di pasar-pasar dan makan makanan. Kenapa rasul macam ni? Kenapa rasul ni pergi ke pasar? Kenapa dia makan? Dia manusia. Bila sifat manusia, dia makan, minum, boleh pergi pasar, bermuamalah, berjual beli dengan orang. Mereka bila sebut rasul ini, mesti kena beza dengan orang lain. Dan ayat ini juga telah dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pada hari kewafatan Rasulullah. Bila dia beritahu bahawa Rasulullah telah meninggal dunia, Sayyidina Umar tak percaya. Kerana terlalu sayang, cinta sangat kepada Nabi, dia tak percaya macam mana Nabi boleh meninggal, macam mana Nabi boleh mati. Ni manusia yang baik boleh mati ke? Baik macam mana pun dia makhluk.
Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seorang kamu, dia tak boleh mempercepatkan sesaat dan juga memperlambatkannya. Wa likulli ummatin ajal. Setiap umat itu akan berhadapan dengan ajal, tempoh masa kematian. Sayyidina Abu Bakar pun ni masuk dalam rumah Rasulullah. Dia meninggal secara kebetulan, meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dia masuk rumah anak dia. Rasulullah meninggal di rumah Aisyah. Tengok-tengok Rasulullah ni confirm lah meninggal dunia. Dia pun selak pakaian kain yang menutupi muka Rasulullah, tengok. Lalu dia cium dahi Rasulullah. Di sinilah para ulama berpendapat hasil daripada perbuatan Sayyidina Abu Bakar menunjukkan kita boleh cium orang yang meninggal dunia sebagai menandakan kasih sayang kita kepada dia, sebagai satu penghormatan yang terakhir. Jadi Abu Bakar setelah dia tengok Rasulullah ni confirm dah wafat meninggal dunia, dia pun keluar lah. Sayyidina Umar duk mengamuk di luar. Siapa-siapa yang kata Rasulullah meninggal, aku pancung dengan pedang aku. Dia tak boleh nak terima, sayang sangat. Sampai dia tak boleh nak terima tentang Rasulullah dah meninggal dunia. Jadi Abu Bakar tak pergi tegur dia. Kalau pergi tegur dia tengah mengamuk. Orang tengah panas ni tak boleh nak lerai ke, nak sejuk, tak boleh. Biar dia lepas marah dia dulu. Lepas tu lama-lama dia sejuk lah balik. Sayyidina Abu Bakar ceramah sebelah pula. Dia kata, ya ayuhan nas, wa man ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Wa man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Lalu dia baca ayat ni, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Wahai manusia, siapa-siapa yang sembah Allah, Allah Ta'ala hayyun la yamut, dia hidup selama-lamanya, tak mati-mati. Barang siapa yang sembah Muhammad, Muhammad itu telah mati. Lalu dia baca ayat ini, tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul sebagaimana rasul-rasul yang sebelumnya. Kalau rasul-rasul yang sebelumnya mati, Muhammad ni boleh mati tak? Jadi Sayyidina Umar dengar, macam tu, seolah-olah tak pernah baca ayat ni dalam Quran. Seolah-olah tak pernah jumpa ayat ni dalam Quran. Bila terlalu kasih kepada Rasulullah, ini menunjukkan kasih betul kepada Rasulullah ni. Lepas diberi peringatan dengan ceramah tazkirah yang disampaikan oleh Abu Bakar dan dibaca ayat ini, maka dia tersedar bahawa Rasulullah juga boleh mati. Dan dalam ayat ini juga Allah Ta'ala kata, afa immata, siapa-siapa yang meninggal dunia, sekiranya dia telah meninggal dunia, au qutila, ataupun dia dibunuh di dalam peperangan, in qalabtum ala aqabikum, adakah kamu nak lari di atas tumit-tumit kamu? Kamu nak jadi murtad balik ke setelah menganut agama Islam? Kalau Rasulullah mati, kamu nak jadi murtad balik ke? Allah Ta'ala kata, kamu nak jadi kafir balik ke? Sebab mereka semua daripada jahiliah masuk Islam. Bila Rasulullah wafat, mengetahui maklumat Rasulullah wafat, kamu nak jadi kafir balik lah. Sebab Rasulullah dah wafat. Jadi sebenarnya kamu sembah Allah ke sembah Rasulullah? Kamu jadi hamba Muhammad ke hamba Allah? Allah Ta'ala tanya. Kedua Sayyidina Umar, sahabat-sahabat alim pun macam tu. Ataupun dia bunuh di dalam peperangan, sama ada dia mati ataupun terbunuh di dalam peperangan, kamu akan berpaling daripada tumit-tumit kamu. Wa may yanqalib ala aqibai, barang siapa yang berpaling di atas dua tumitnya. Bila orang nak lari, dia kona tumit tu. Kalau tumit tu menghadap ke utara, dia ke selatan, di kona, diubah. Itu kiasan simbolik daripada murtad. Orang nak lari dia sekali bergerak sekali tumit, bukan hujung kaki dia, sekali tumit dia kona. Adakah apabila Muhammad telah mati ataupun terbunuh di dalam peperangan, kamu akan menjadi berpaling tadah menjadi kafir, jadi murtad? Falan yadurrallaha syai'a, maka sekali-kali dia tak dapat memudaratkan Allah. Jadi kafir semua manusia atas dunia ni. Allah Ta'ala heran, apa orang nak jadi kafir? Jadi sesat semua manusia ni, jadi kafir habis. Bila Rasulullah wafat, semua jadi kafir. Adakah Allah Ta'ala mudarat? Allah Ta'ala jadi lemah, jadi kurang? Tak ada. Sebaliknya manusia jadi beriman semua. Adakah Allah Ta'ala untung? Tak untung juga. Apa peduli Allah Ta'ala peduli? Kena ingat, nak jadi sesat, nak jadi kafir ni, Allah Ta'ala sedikit pun dia tak rugi. Siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi. Duk beramal dengan ajaran Islam ini,
beribadah di dalam bulan Ramadan ini. Allah Ta'ala untung ke? Allah Ta'ala ambil manfaat ke? Tak ada ambil manfaat kalau kita duduk berqiyamul lail iktikaf di Masjid Zurau. Saya dapat maklumat ada orang Kandahar. Dia mula malam ni dia mula iktikaf di surau di masjid. Orang Kandahar ni tuan-tuan tahu, pejuang balik Google kan, pejuang-pejuang Kandahar. Masa zaman perang Rusia dulu dia hebat, qiyamul lail pun hebat buat Kandahar ni. Dia bawa jabir ni beg-beg. Buah pakaian, jubah, kain keluar kurta dia, beriktikaf di masjid. Berqiyamul lail, menghidupkan 10 malam yang terakhir. Bagus pejuang-pejuang Kandahar ni. Tetapi kalau dia memang tak buat macam tu, tak menyembah Allah, tak berqiyamul lail, tak beriktikaf, Allah Ta'ala rugi ke? Allah Ta'ala tak rugi. Manusia kafir orang Ta'ala tak rugi. Beriman semua pun Allah Ta'ala tak untung. Sebab itu Allah dia tidak mengambil faedah, tidak mengambil manfaat daripada kebaikan makhluk, dan dia tidak rugi daripada kejahatan makhluk. Apa dia nak heran, makhluk tu ciptaan dia. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah terkaya daripada sekalian alam. Jadi kita tak usah berbangga rasa hebat kita punya ibadat ni, kok Allah Ta'ala dapat manfaat. Pulung buat siang hari berpuasa, malam hari berqiyamul lail, tadarus baca Quran. Allah Ta'ala nak heran ke? Sebenarnya kita sendiri yang rugi. Allah Ta'ala tak ambil sebarang manfaat, sebarang faedah daripada kebaikan manusia, dan tak mendapat sebarang kerugian daripada kekufuran manusia. Jadi penghujung bulan Ramadan ni kita kena insaf, kena muhasabah diri. Hak kita duk buat kebaikan ni untuk apa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk pihak lain, apatah lagi untuk Allah, sekali-kali tidak. Jadi bila kita belajar dengan akidah salah ni, kita rasa mantap, rasa kemas. Sebab tu sahabat-sahabat jadi baik sebab apa? Didedahkan, diperdengarkan, dididikkan oleh Allah, oleh Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah. Macam nama Al-Asma'ul Husna 99 tadi, penuh dengan makna-makna dia, dengan maksud-maksud dia, dengan keterangan-keterangan dia. Kalau dapat difahami dengan baik, Allah Ta'ala Maha berkuasa, pemberi rezeki, memberi perlindungan kepada manusia. Subhanallah. Itu baru betul-betul boleh kenal Allah. Bila kenal, lahirlah perasaan gerun takut dan perasaan cinta kepada Allah. Sebab betul-betul kenal Allah Ta'ala ni. Nak kenal zat dia melalui kita mengenali sifat-sifat dia, mendalami sifat-sifat Allah. Allahu Akbar. Hebat Allah. Jadi perdalamilah tentang akidah salaf ini untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan nak melahirkan kegurunan di dalam hati kita. Siapa yang kita sembah tu siapa? Allahu Akbar. Allah yang Maha Agung. Jadi agungnya Allah, besarnya Allah, hebatnya Allah bukan ketika takbir sembahyangnya. Wow, kita ni kan nampak hebatnya Allah ni, besarnya Allah ketika sembahyang. Allahu Akbar. Lepas sembahyang Allah Ta'ala jadi kecil balik. Segala hukum hakam Allah Ta'ala kita tak tunduk, tak patuh betul-betul. Habis bulan Ramadan ni dia yaih balik Dia duduk yahu balik. Habis Ramadan ni habis kena lemang, ketupat iktikaf pun tak ada, buat balik beg dia rumah masing-masing. Dia buat panggil lama balik. Tak boleh. Ramadan ni mendidik kita sebulan, bulan didikan, bulan tarbiyah. Sebab tu dipanggil sekolah Ramadan. Lepas sebulan panggil sama. Dia kena laksanakan, lakukan apa yang dia latih dalam bulan Ramadan selama sebulan. Bukan dia ikut panggil lama balik. Jadi tak ada apa kesan tarbiyah Ramadan. Jadi tak ada kesan. Dalam tarbiyah bulan Ramadan ini memberi kesan di dalam diri kita supaya ada perubahan, berubah daripada tahun-tahun lepas. Itu baru dia dapat manfaat daripada Ramadan yang mubarak, yang penuh keberkatan, hasil daripada tarbiyah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Okey, terus. Berdasarkan dalil di atas terdapat pemisahan antara kedudukan mukhatabah, pemfokusan dengan kedudukan sebab pemberitahuan terhadap hak Rasulullah SAW. Ia membawa maksud jika perkara ini sabit kepada hak Rasulullah, bermakna ia lebih utama sabit kepada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga membuktikan jika tidak boleh menamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama yang tidak diletakkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh juga meletakkan baginda dengan nama-nama yang bukan nama baginda.
berhubung dengan memberitahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan nama-nama yang tidak dinamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk dirinya. Disyaratkan nama itu hendaklah nama yang baik atau nama yang tidak buruk meskipun tidak dapat dihukumkan sebagai baik. Ini adalah kerana pertama untuk mengisbatkan makna yang berhak disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti qadim, wajib wujud, zat dan seumpamanya. Kedua, untuk menafikan kesesatan dan kekurangan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bersih daripadanya seperti ba'idun min khalqihi, dia berpisah daripada makhluknya. Ia bertujuan menafikan fahaman wadatul wujud, penyatuan kewujudan, istihad, penyatuan dengan Tuhan, dan hulul, penjelmaan Tuhan ke dalam zat makhluk. Ini maknanya di antara pegangan i'tiqad fahaman wahdatul wujud, zat Allah Ta'ala menjelma dalam diri manusia. Sedangkan dia berpisah, mana boleh masuk dalam diri manusia. Dia tak boleh masuk. Sebab tu Allah Ta'ala berpisah. Dia berpisah daripada alam, berpisah daripada arash. Kalau masuk dalam diri manusia, maknanya sama. Sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluk ni tak boleh. Dia mesti berpisah. Bukan saja mukhalafah, dia mesti berpisah dengan makhluk. Okey, terus. Ketiga, untuk menisbatkan makna yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak digunakan melainkan disertai dengan yang lain seperti lafaz al-daur nafi', Tuhan yang memberikan kemudaratan dan kemanfaatan. Imam Ahmad pernah mengajar satu doa kepada seseorang lelaki yang hendak bermusafir ke Tarsus. Setelah lelaki itu meminta beliau mengajarkan kepadanya satu doa. Doa tersebut ialah, wahai dalil kepada orang-orang yang kebingungan, tunjukkan aku jalan orang-orang yang sadis, dan jadikanlah aku termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang saleh. Nama-nama Allah yang baik tidak terhitung. Jadi nak sebenarnya bukan 99, banyak. Tapi inilah yang dapat dikesan oleh para ulama berdasarkan dalil daripada Quran. Hak tak diketahui itu serah kepada Allah Ta'ala. Sebab tu dipanggil sifat kemalat Allah Ta'ala ini tidak ada hitungan, tidak boleh nak dikira. Terlalu banyak lah. Tadi 99 tu nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Bukan sekadar tu. Itu yang ulama sempat cari, yang ada dalam Quran, ada dalam hadis. Hak tersirat di sisi Allah Ta'ala banyak lagi. Jadi jangan kita anggap nama Allah Ta'ala 99 je ya. Tidak terhitung. Okey, terus. Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik tidak terhitung. Hal ini dapat dilihat dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Pada satu malam, Aisyah radhiyallahu anha kehilangan Rasulullah SAW. Lalu beliau meraba-raba dalam kegelapan malam itu dan kedua tangannya terkena kaki Nabi SAW dan sedang menunaikan solat. Nabi SAW berdoa dengan berikut, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la ukhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu dan dengan kemapaanmu daripada hukumanmu. Aku berlindung denganmu daripadamu. Aku tidak dapat menghitung pujian ke atasmu sebagaimana engkau puji ke atas dirimu. Nama Allah Ta'ala pertama ni sebablah hadis ni terlalu banyak, tak dapat dihitung. Yang kedua adalah hadis ni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ni. Kalau mengikut hadis yang panjang tu, ini sepotongan daripada hadis tersebut. Rasulullah ni berqiyamul lail. Jadi Rasulullah ni berqiyamul lail. Bila dia berqiyamul lail, Aisyah ni cari ya, sebab di rumah Rasulullah ni, dia tengok di sisi dia tak ada Rasulullah. Rasulullah bila tidur berada di sebelah dia, berada di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Dia duduk cari. Tu dah yang datangnya hadis ni. Masa Dr. Gagau tu terpegang kepada kaki Rasulullah. Terkena kepada naik kaki Nabi SAW sedang menunaikan solat. Jadi sini berlakulah perbahasan di sudut hukum fiqh. Isteri bersentuhan dengan suami, batal sembahyang tak? Rasulullah tengah sembahyang. Ada riwayat yang Rasulullah pegang kaki Aisyah ketika Rasulullah sujud. Masa tu Aisyah ni dia kedatangan bulan, dia tak boleh qiyamul lail. Lalu dia tidur secara kebetulan pada malam itu. Rumah Rasulullah sempit.
kaki dia terkena tempat Rasulullah sujud. Dia menghulur ke tempat Rasulullah sujud, Rasulullah pegang. Jadi di sini berlaku perbahasan di sudut hukum fiqh. Sebahagian pendapat ulama kata bersentuhan dengan suami isteri tak batal sembahyang. Bukan saja suami isteri, dengan mana-mana perempuan kalau tersentuh. Kalau tersentuh maknanya tidak batal sembahyang. Bukan isu haram ke tak haram, isu batal. Kalau sentuh dengan sengaja lelaki perempuan, tu confirm haram lah, sentuh dengan sengaja. Kalau tak sengaja macam orang tawaf di Mekah tu kan, sengaja tak sengaja, confirm tak sengaja, terus sentuh. Jadi bukan isu tentang sentuh dengan sengaja. Sentuh dengan sengaja hukum dia adalah haram. Cuma perbahasan di sini batal tak air sembahyang. Jadi pendapat sebahagian ulama kata tak batal sembahyang. Pendapat ini dipegang oleh Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Hanafi. Tersentuh lelaki perempuan ini tidak batal. Begitu juga termasuklah apatah lagi isteri sendiri tak batal sembahyang. Sebab berdasarkan kepada hadis ni, berlaku sentuhan antara Rasulullah dengan isteri dia, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Bagi Imam Syafi'i kita kata batal sebab sentuhan itu berlapik. Imam Syafi'i kata itu berlapik. Hak mana yang satu yang betul ya? Pendapat Imam Abu Hanifah ke Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata batal sentuh perempuan. Imam Abu Hanifah kata tak batal. Hak mana satu betul? Yang tepatnya pendapat apa? Tuan-tuan boleh cerita tak? Dia ihtimal dua-dua boleh pakai. Sebab apa? Imam Syafi'i kata sentuh dalam keadaan berlapik. Dia pun tak tengok. Dia bukan ada dalam peristiwa tu. Ya ada Rasulullah dengan Aisyah. Imam Abu Hanifah kata tak berlapik, dia pun tak tengok juga. Begitu juga dalam hadis kan, Rasulullah tengah sembahyang, Aisyah ketuk pintu nak masuk bilik Rasulullah, Rasulullah berjalan kan, buka pintu. Imam Abu Hanifah kata berjalan laju, dia pun tak tengok. Imam Syafi'i kata berjalan selangkah demi selangkah, tak nampak juga. Sebab tu kalau orang ngaji hadis ni, dia tak jadi syadid, dia tak jadi keras, dia tak jadi fanatik mana-mana mazhab, mana-mana pandangan. Kita boleh terima semua pandangan, pendapat ulama. Tak boleh kita nak kata hak ni sahaja yang kuat, paling betul, hak lain tak betul. Kuat tak kuat tu adalah rajih marjuh tu ada dalam fiqh. Kalau kita mengaji bab rajih marjuh ni, kuat tak kuat kan? Tak apalah, kuat tak kuat tu ijtihad. Yang pentingnya boleh tak? Boleh nak pegang kata batal pun boleh. Nak pegang kata tak batal pun boleh sebab ijtihad. Macam memahami ayat Quran aula mastumun nisa pun sama juga, sentuh macam mana? Semua khilaf. Benda-benda khilaf ni kita kena raikan. Pertamanya barulah nampak kemudahan fiqh. Islam tu tak keras, tak syadid. Yassiru wa la tu'assiru. Permudahkan, jangan kamu persulitkan. Pertamanya keluasan ilmu fiqh tu. Yang keduanya kita tak akan jadi ta'assub dan fanatik kalau kita boleh meraihkan keperbagaian pendapat. Dan yang ketiganya, di akhir zaman ini sukar dan payahlah kita nak berpegang dengan satu pendapat je. Jadi payah nak beramal. Payah kita nak beramal dengan ajaran Islam, dengan hukum fiqh ni kalau pegang satu je. Jadi, yang keempatnya jadi rugi pegang satu. Benda tu banyak kita pegang satu. Makanan tu jual dah buka puasa ni dihidangkan banyak depan kita. Kita dikira yang tu je. Hak tu yang selera kita pun jadi rugi kan. Kita tak pernah rasa makanan yang lain. Kalau bab makan pun dah rugi dah, bab mazhab lagi rugi. Kita dikira beramal dengan satu aliran je, satu pendapat je. Seolah-olah itulah Islam, hak lain bukan Islam. Bahkan kadang-kadang orang yang beramal dengan satu mazhab sahaja ni bukan kata salah, tak salah. Dia nak beramal satu sampai kiamat pun boleh. Tetapi kita kata rugi, isunya isu rugi. Dia rasa kalau buat ibadat melalui fiqh berdasarkan mazhab, keluar daripada mazhab yang dia pegang, satu kerugian, satu benda yang salah. Kalau mazhab setengah orang mesti Syafi'i je, itu saja Islam. Hak lain kalau Hanafi, Hanafi dia, Maliki, Hambali, Hambali. Jadi seolah-olahnya agama Islam tu dia satu mazhab, satu pandangan sahaja. Itulah kebanyakan kalau orang yang tak mengaji hadis ni dia pegang macam tu. Satu, bila dia pegang sesuatu pendapat, dia kerah kepada diri dia sendiri. Yang keduanya kerah kepada pihak lain.
Kalau orang buat berpegang berbagai mazhab ni, dia kata ni pokok karut ni campur mazhab ni, rojak. Pegang mazhab rojak ni. Tak tentu hujung pakai. Banyak orang sebut lagu tu kan. Oh, beramai campur ikut dan mazhab rojak ni. Sedangkan Islam begitulah, didatangkan dalam keadaan pandangan yang pelbagai. Tujuannya untuk memudahkan kita lah. Dalil-dalil dah kita banyak baca banyak kali dah kan. Dalil yang boleh kita gabung. Talfiq bainal mazahib. Dalam kitab-kitab usul fiqh, di dalam kitab Al-Wajiz fil Usul yang dikarang oleh Dr. Karim Zaidan. Tuan-tuan boleh baca di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang dikarang oleh Dr. Wahab Zuhaili. Macam-macam ulama dah tulis kitab membahaskan tentang isu talfiq, gabung di antara mazhab sebagai kemudahan bagi umat. Okey, terus. Pujian ke atas Nabi SAW dilakukan dengan pujian-pujian dan sifat-sifat yang agung. Jika nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik dapat dihitung oleh makhluk, sudah tentu Rasulullah SAW akan menghitungnya, kerana baginda SAW adalah manusia yang paling mulia. Jika nama-nama Allah yang baik boleh dihitung, berarti sifat-sifatnya yang baik juga dapat dihitung, kerana sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah ibarat tentang nama-namanya. Berhubung dengan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah bi'atan wa tis'ina nasman bi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah." Maksudnya, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 melainkan satu. Siapa yang menghitungnya pasti masuk syurga. Ia tidak membawa maksud nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala terbatas kepada 99 sahaja, dan tidak lebih daripada itu. Kedudukannya sama dengan orang yang mengucapkan, saya mempunyai wang sebanyak 100 dirham yang saya sediakan untuk tujuan sedekah. Ucapan tersebut tidak menafikan yang dia masih mempunyai harta yang lain yang tidak disediakan untuk sedekah. Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang 99 itu sebenarnya mempunyai kelebihan dari segi orang yang menghitungnya, yang akan memasuki syurga. Nas tidak menyatakan dengan terang tidak ada nama-nama Allah yang lain selain daripada 99 itu sahaja. Bahkan berdasarkan pendapat yang sahih, Allah Subhanahu Wa Taala juga mempunyai nama-nama lain selain daripada yang disebutkan dalam hadis di atas. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.